Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung bincang soalan UPKK untuk subjek sirah pula, dan kita akan tengok pada bahagian A dan bahagian B bagi subjek sirah. Okey, untuk bahagian A kita ada 10 markah. Bahagian A ni ialah berkaitan dengan perkara asas dalam subjek sirah, dan bahagian B pula ada juga 10 markah, iaitu berkaitan dengan soalan-soalan berbentuk objektif pelbagai objektif aneka pilihan. Okey. So kita tengok soalan-soalannya. Untuk bahagian A, okey, untuk bahagian A jawab semua soalan berikut. Okey. Jawab semua soalan berikut. Arahan soalan dia. Okey. So kena jawab semua soalan lah yang telah diberikan dalam dalam soalan bahagian A ni. Okey, soalan 1. Okey, soalan 1 dia kata nama nabi kita. Okey, nama nabi kita ialah apa dia? Okey, Muhammad bin Abdullah. Okey, Muhammad bin Abdullah. Mungkin juga dia akan terima kalau kita jawab Muhammad saja, tapi adalah baiknya kita tulis sekali dengan bin ataupun nama penuh lah. Okey, kemudian soalan yang kedua, nama bapa Nabi. Okey, nama bapa Nabi ialah Abdullah. Okey, Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, seterusnya soalan yang ketiga, nama ibu Nabi. Okey, ibu Nabi nama apa? Okey, nama ibu Nabi ialah Aminah. Okey, Aminah. Okey, Aminah binti Wahab. Okey, Aminah binti Wahab. Okey, seterusnya soalan ialah nama datuk Nabi. Okey, nama datuk Nabi ni, apa nama datuk Nabi? Okey, tadi Abdullah bin Abdul Muttalib. So datuk Nabi ialah Abdul Muttalib. Okey, Abdul Muttalib bin apa? Bin Hashim. Okey. Seterusnya soalan kelima, nama isteri pertama Nabi. Okey, apakah nama isteri pertama Nabi? Okey, jawapannya ialah Khadijah. Okey, Khadijah binti. Okey, sekejap Okey, Khadijah binti Khuwailid. Okey, Khadijah binti Khuwailid. Okey. So, lengkaplah nama Nabi kita, nama bapa Nabi, nama ibu Nabi, nama datuk Nabi dan nama isteri pertama Nabi. So, Nabi dekat sini adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad lah. Okey. Seterusnya. Okey, soalan seterusnya ialah masih lagi pada bahagian A. Tuliskan 5 sifat terpuji yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kata sifat terpuji pada diri Nabi Muhammad ni ataupun sifat terpuji pada diri Rasulullah ni adalah, kalau kita boleh fikirkan mana-mana sifat yang baik, okey, mana-mana sahaja sifat yang baik, itulah sifat Nabi sebenarnya. Okey, kita boleh letak kat sini. Okey, sebagai contohnya kita jawablah 5 soalan ni. Okey, yang pertama pemurah. Okey, Nabi seorang yang pemurah. Okey. Salah pula letak titik. Okey, Nabi seorang yang pemurah. Kemudian Nabi juga seorang pemaaf. Okey, pemaaf. Nabi ni bukan seorang yang menyimpan dendam. Nabi mudah memaafkan orang lain. Kemudian lemah lembut. Okey, lemah lembut. Okey, kemudian Nabi juga seorang yang penyayang.
Okey, penyayang. Dan Nabi juga seorang yang sabar. Okey, ini sifat-sifat terpuji yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kita beralih kepada bahagian B. Okey, bahagian B ni macam biasa, arahan soalan dia ialah bulatkan jawapan yang betul. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama ni dia tanya Muhammad bermaksud, apa maksud Muhammad? Pilihan jawapan dia yang terpuji, al-amin, yang soleh, as-sidqu. Okey, kemudian jawapannya ialah yang terpuji. Okey, Muhammad maksudnya yang terpuji. Sebab apa? Kalau al-amin ni adalah gelaran Nabi. Okey, nama gelaran Nabi al-amin. Kemudian yang soleh, memang Nabi ni seorang yang soleh, dan as-sidqu adalah sifat wajib bagi Rasul. Okey, sifat yang ada dalam diri Nabi Muhammad jugalah. As-sidqu ni bermaksud benar. Okey, ataupun yang dipercayai. As-sidqu. Okey, as-sidqu bermaksud benar. Okey. So, jawapan paling tepat ialah yang terpuji. Okey, seterusnya, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Gua tempat Nabi Muhammad beribadah dikenali sebagai gua. Okey, gua tempat Nabi Muhammad beribadat dikenali sebagai gua apa? Okey, pilihan soalan dia alif Mekah, ba Hira, jim Madinah, dal Sur. Okey, yang mana satu nama tempat, nama gua tempat Nabi Muhammad beribadat? So, jawapannya ialah Gua Hira. Okey. Kenapa kita pilih Gua Hira? Kerana Mekah ni, kenapa tak tepat? Mekah ni adalah tempat Nabi dilahirkan. Okey. Kalau dia tanya tempat Nabi dilahirkan, mungkin jawapannya Mekah lah. Tapi kat sini dia tanya berkaitan dengan tempat gua tempat Nabi beribadat. Okey, Nabi dilahirkan. Okey, seterusnya, kalau Hira, Hira ni adalah tempat Nabi beribadat lah, seperti mana jawapan yang kita telah pilih tadi. Okey, tempat Nabi beribadat. Dan juga mungkin soalan akan tanya tempat Nabi menerima wahyu. Okey, Gua Hira juga. Okey, tempat Nabi menerima wahyu. Kemudian kalau Madinah, kenapa jawapan dia tak betul ataupun salah? Madinah ni tempat apa? Tempat Nabi berhijrah. Okey, tempat Nabi berhijrah. Okey, tempat Nabi berhijrah dan juga negara Islam pertama. Okey, negara Islam pertama juga adalah Madinah, negara Islam pertama. Okey. Okey, kemudian kalau Gua Sur ni, okey, Gua Sur adalah tempat Nabi sembunyi. Okey, semasa peristiwa hijrah dan bersama dengan Saidina Abu Bakar. Okey, tu jawapan yang paling tepat sebagai tempat beribadat Nabi ialah Gua Hira. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang ketiga. Siapakah yang menenangkan Nabi Muhammad ketika baginda menerima wahyu pertama? Okey, siapakah yang menenangkan Nabi Muhammad ketika baginda menerima wahyu pertama? Okey, pilihan jawapan dia alif Aisyah, Khadijah, Zainab dan Ummu Salamah. Okey, antara empat orang ni siapakah yang menenangkan Nabi semasa Rasulullah menerima wahyu pertama? Kan
Kalau kita ingat lagi, kalau kisah penurunan wahyu yang pertama tu, Rasulullah berasa sangat takut dan Rasulullah pulang ke rumah. Kemudian Rasulullah dalam keadaan yang menggigil dan Rasulullah demam. So, pada masa tu dalam keadaan cemas tu, siapakah yang menenangkan Nabi? Maka isteri yang hidup dengan Nabi pada masa tersebut, dan pada masa tu Rasulullah hanya mempunyai seorang isteri sahaja, iaitu isteri pertama baginda. Jawapannya ialah Khadijah. Okey, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid lah yang menenangkan Nabi ketika baginda menerima wahyu yang pertama. Okey. Seterusnya, soalan yang keempat. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara umat Islam dan perjanjian Hudaibiyah ni perjanjian damai antara umat Islam dengan siapa? Alif, musyrikin. Ba, Bani Quraizah. Jim, Bani Nadir. Dan Dal, Bani Hashim. Okey, perjanjian dengan siapa? Perjanjian Hudaibiyah ni perjanjian antara Nabi Muhammad dan umat Islam dengan siapa? Jawapannya ialah umat Islam dan musyrikin Mekah. Okey, jom kita tengok. Musyrikin Mekah ni siapa? Okey, musyrikin Mekah ni adalah orang yang orang-orang Mekah. Okey, orang-orang Mekah yang kuat melawan Nabi. Okey, yang kuat lawan Nabi. Diorang ni dah pergi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Diorang semua lawan Nabi dan semua itu disertai oleh kaum musyrikin Mekah. Okey, sebab tu kita pilih memang perjanjian Hudaibiyah ni adalah perjanjian damai antara umat Islam dan musyrikin Mekah. Okey, kalau Bani Quraizah pula, apa yang berkaitan dengan Bani Quraizah? Okey, Bani Quraizah ni ialah orang Yahudi. Okey, orang Yahudi. Okey, yang mana diorang ni duduk dekat Madinah. Dan diorang juga ada melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah dalam Piagam Madinah. Diorang bersetuju untuk hidup aman dekat Madinah. Kemudian diorang sanggup duduk di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Tetapi apa kisah yang di-highlightkan ataupun kisah yang agak kita tonjolkan pada Bani Quraizah ni, apabila berlakunya perang Khandaq, kan masa tu Rasulullah tengah perang Khandaq ni terjadi antara Rasulullah dan umat Islam dengan tentera-tentera yang bersekutu. Orang musyrikin ada, Bani Nadir ada. Kemudian tiba-tiba Bani Quraizah ni, waktu Rasulullah berperang ataupun waktu Rasulullah dan umat Islam tengah bertahan daripada serangan tentera Ahzab, diorang pula yang ada dekat dalam Madinah tu tiba-tiba memutuskan perjanjian dengan orang Islam. Maksudnya dia pun macam nak tolong Yahudi dan kaum musyrikin daripada dalam, tapi tak berhasil lah. Okey, itu berkaitan dengan Bani Quraizah. Okey, seterusnya Bani Nadir pula ialah siapa Bani Nadir ni? Bani Nadir ialah orang Yahudi juga. Okey, Yahudi, dan mereka juga duduk dekat Madinah. Okey, dekat Madinah. Tetapi akibat daripada kaum Yahudi Bani Nadir ni, diorang melanggar Piagam Madinah, apa yang diorang telah setuju, perjanjian diorang dengan Rasulullah dan orang Islam, tetapi diorang langgar, maka diorang diusir keluar, dihalau keluar daripada Madinah, yang menyebabkan pembesar daripada Bani Nadir ni, bila dihalau, diorang pun pergi jumpa musyrikin dan beberapa orang kabilah Arab dan membentuk satu tentera Ahzab, dan berlakulah perang Ahzab ataupun perang Khandaq tu. Okey, itu Bani Nadir. Kemudian Bani Hashim. Kalau Bani Hashim ni pula ialah
Bani Hashim adalah kaum ataupun suku kaum yang berada di Mekah yang merupakan mereka ni adalah sebenarnya keluarga Rasulullah. Sebab atuk Rasulullah nama Abdul Muttalib dan kemudian Hashim. Bani Hashim ni adalah kaum keluarga Rasulullah jugalah. Okey. Yang ada yang menentang dan ada juga yang memeluk Islam, tetapi mereka semua ni memeluk Islam setelah berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah. Okey, itulah sedikit sebanyak. So, untuk soalan yang keempat ni, perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara umat Islam dan musyrikin. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama ketika berusia berapa tahun? Okey, alif 30, ba 50, jim 40, dal 25. Okey. Yang mana satu jawapan dia? Jawapannya ialah Rasulullah menerima wahyu pertama ketika berusia 40 tahun. Okey, berusia 40 tahun. Okey, di mana bangsa 40 tahun ni menerima wahyu pertama dan Rasulullah pada umur 40 tahun ni dilantik menjadi rasul. Okey, dilantik menjadi rasul. Okey, jom kita tengok. Kalau semasa umur Nabi 30 tahun, peristiwa besar yang berlaku ialah kelahiran Sayyidina Ali. Okey, kelahiran Sayyidina Ali. Maksudnya Sayyidina Ali ni jauh lebih muda daripada Rasulullah lah. Masa Rasulullah umur 30 tahun baru Sayyidina Ali dilahirkan. Okey, kemudian kalau umur Nabi 50 tahun ni apa yang terjadi Okey, perjanjian Aqabah. Okey, perjanjian Aqabah. Okey, masa ni perjanjian Aqabah ni dia tak dibincangkan dalam buku teks kita lah untuk tahun 3, tahun 4 dan tahun 5, tetapi perjanjian Aqabah ni pernah terjadi ketika Rasulullah berumur 50 tahun. Rasulullah hantar beberapa orang wakil untuk pergi mengikat perjanjian dengan orang Madinah untuk menerima Islam. So, perjanjian Aqabah ni waktu umur Nabi 50 tahun ni belum terjadi lagi peristiwa hijrah. Sebab Nabi berhijrah pada umur 53 tahun. Okey, Nabi berhijrah pada umur 53 tahun. Okey, so satu lagi. Okey, Dal. Dal ni 25 tahun ni Rasulullah berkahwin. Okey, Rasulullah berkahwin dengan siapa? Dengan Khadijah. So, soalan berkaitan dengan nombor ni awak kena ingatlah umur Nabi berapa dan apa kejadian yang penting ataupun apakah peristiwa penting yang berlaku ketika umur Nabi berapa soalan dia itulah mengikut soalan dia. So, kalau soalan ni Rasulullah menerima wahyu pertama ketika berusia 40 tahun. Sebab tu jawapan dia kita pilih jim. Okey? Okey, next kita move ke soalan yang keenam. Okey, soalan yang keenam ni adalah berkaitan dengan Habsyah adalah sebuah negara yang terletak di mana? Tanah Arab. Okey? Utara, selatan, timur, barat. Okey, so Habsyah ni terletak di utara. Okey, di utara tanah Arab. Okey. Habsyah adalah sebuah negara yang terletak di utara tanah Arab. Okey. Seterusnya, soalan yang ketujuh. Okey, soalan yang ketujuh, perkara luar biasa yang dikurniakan kepada Nabi dan Rasul dikenali sebagai. Okey, kalau perkara luar biasa yang dikurniakan kepada Nabi dan Rasul ni apa? Apa dia punya tu? Jawapan dia. Okey, pilihan jawapan alif ma'unah, ba sihir, jim mukjizat, dal karamah. Okey, karamah.
So, jawapannya ialah perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada Nabi dan Rasul dikenali sebagai mukjizat. Okay? Seorang Nabi dan Rasul tu mereka menerima mukjizat. Mereka ada mukjizat yang tersendiri yang Allah kurniakan kepada mereka. Macam Nabi boleh membelah bulan, air keluar daripada celahan jari, mukjizat Rasulullah kan. Apa lagi? Al-Quran tu sendiri, kemudian Isra' dan Mi'raj, itu adalah perkara yang paling luar biasa, Isra' dan Mi'raj tu. Okay? Itu mukjizat. Apa pula pengertian maunah? Okay, ni sebagai tambahan lah. Okay? Sebagai informasi kita. Maunah ni ialah kurniaan Allah kepada hamba-Nya yang soleh. Okay? Kurniaan Allah kepada orang soleh. Okey, maunah ni dia lebih kepada contohnya akibat daripada amalan-amalan tertentu seseorang individu yang soleh ni, maka dia terlepas daripada meninggal dalam kemalangan ke, ataupun seseorang tu dia ada amalan yang soleh, amalan yang baik, dia rajin beribadat kepada Allah. Satu hari dia naik pokok, kemudian dia terpijak dahan yang mati dan dia terjatuh tetapi tidak meninggal dunia dan tak ada apa-apa sebarang kecederaan pun pada diri dia. Okey, itu maunah, antara kelebihan yang Allah bagi kepada orang-orang yang soleh, yang banyak buat ibadat kepada Allah. Okey, kemudian kalau sihir ni bermaksud sihir ni adalah kerjasama pula. Okey, kerjasama antara siapa? Ahli sihir, kerjasama ahli sihir dengan jin ataupun syaitan. Yang mana objektifnya kenapa ahli sihir ni bekerjasama dengan jin dan syaitan ni adalah untuk memorak-perandakan ataupun memecah belahkan manusia. Okey, dia dengki dengan orang lain, maka dia pergi sihir orang tersebut. Okey, itulah sihir sedikit sebanyak. Okey, mukjizat mengikut soalan ni lah, perkara luar biasa yang dikurniakan kepada Allah, dikurniakan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul dikenali sebagai mukjizat. Okey, seterusnya karamah. Okey, karamah ni ialah perkara luar biasa yang Allah beri kepada wali Allah. Okey, wali Allah, golongan orang yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi karamah kepada dia. Macam contoh, kalau kita pernah dengar orang yang alim tu, kadang-kadang Allah beri kemampuan kepada dia boleh berjalan di atas air ke, ataupun apa-apa sahajalah perkara-perkara yang luar biasa yang kita rasa macam tak logik, tapi boleh berlaku kepada seseorang yang sangat rapat, sangat banyak amalannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sikit sebanyak berkaitan dengan maunah, sihir, mukjizat dan karamah. Tapi bagi soalan ni, perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada Nabi dan Rasul ialah mukjizat. Okey. Seterusnya, soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ke-8 ni, soalan dia tanya, bilakah berlakunya Perang Badar? Okey, bilakah berlakunya Perang Badar? Pilihan jawapan yang kita ada ialah alif tahun pertama hijrah, ba tahun kedua hijrah, jim tahun ketiga hijrah dan dal tahun keempat hijrah. Okey, yang mana satu jawapannya? Okey, jawapan yang paling tepat ialah tahun kedua hijrah. Okey, Perang Badar berlaku pada tahun 2 hijrah. Kalau tahun 1 hijrah ni, antara yang berlaku ialah pembinaan Masjid Quba. Okey, ni 1 hijrah. Kemudian apa lagi yang terjadi pada 1 hijrah? Azan disyariatkan. Okey, azan disyariatkan apabila
Abdullah bin Zaid bermimpi tentang kalimah-kalimah azan untuk memanggil orang solat. Kemudian dia bagi tahu kepada Nabi dan Nabi menerima mimpi Abdullah bin Zaid itu sebagai itulah cara kita sebagai orang Islam nak panggil orang solat, dan kemudian Nabi melantik Bilal bin Rabah sebagai muazzin ataupun tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku pada tahun pertama Hijrah. Kemudian membina Masjid Nabawi juga dibina pada tahun pertama Hijrah, Masjid Nabawi dekat Madinah. Okey, kemudian ada lagi ke? Terjadinya Rasulullah membentuk Piagam Madinah. Okey, Piagam Madinah ataupun undang-undang bertulis pertama dalam Islam. Itu juga berlaku pada tahun pertama Hijrah. Okey, kemudian tahun kedua Hijrah. Okey, tahun kedua Hijrah ni, perkara yang berlaku pada tahun kedua Hijrah ni adalah salah satunya Perang Badar lah. Okey, Perang Badar iaitu pada 17 Ramadan. Okey, 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah tu. Okey. Seterusnya, apa lagi yang berlaku pada tahun kedua Hijrah ialah puasa dan zakat disyariatkan. Puasa dan zakat disyariatkan. Okey. Kemudian kalau tahun ketiga Hijrah ni berlakunya Perang Uhud. Okey, Perang Uhud. Dan tahun keempat Hijrah tidak ada perkara besar yang berlaku lah. Okey. So, soalan kita ialah bilakah berlakunya Perang Badar? So, jawapannya ialah tahun kedua Hijrah. Ba. Okey. Tengok soalan seterusnya. Okey, ketua tentera Islam dalam Perang Uhud ialah? Okey, ketua tentera Islam dalam Perang Uhud ialah siapa? Alif Rasulullah, Ba Ali bin Abi Talib, Jim Uthman bin Affan, Dal Umar bin Al-Khattab. Okey, so ketua tentera Islam dalam Perang Uhud ialah, jawapannya ialah Rasulullah. Okey. Dan kalau untuk silibus kita, untuk UPKK ni, semua peperangan penting yang berlaku yang kita bincangkan dalam subjek tahun 5, sirah tahun 5, ketua tenteranya semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ketua yang lain. Okey. Kalau soalan berkaitan dengan Ali bin Abi Talib ni, mungkin soalan akan tanya siapakah kanak-kanak pertama memeluk Islam. Jawapan dia Ali bin Abi Talib lah, kanak-kanak pertama Islam, memeluk Islam. Okey, kemudian Uthman bin Affan ni mungkin soalan berkaitan dengan hijrah pertama ke Habsyah. Okey, antara orang yang pergi ataupun turut serta dalam peristiwa hijrah pertama ke Habsyah ni adalah Saidina Uthman bin Affan lah. Ataupun kalau Umar Al-Khattab khalifah kedua, Uthman tu khalifah ketiga, dan Ali pula adalah khalifah keempat yang menggantikan Rasulullah sebagai ketua agama Islam dan ketua negara selepas kewafatan Rasulullah. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang terakhir untuk perbincangan soalan kali ini, bahagian A dan bahagian B ni. Okey, ini soalan yang terakhir, soalan yang ke-10. Perang Khandaq dikenali sebagai apa? Ahzab, Badar, Uhud ataupun Hudaibiyah. Okey, jawapannya ialah Perang Khandaq juga dikenali sebagai Perang Ahzab. Okey, Perang Ahzab. Perang Ahzab ni untuk orang kafir lah. Ahzab bermaksud bersekutu, sebab mereka ni mereka ambil perjanjian ataupun mereka kumpulkan orang-orang yang bermusuh dengan Rasulullah ni, antaranya Yahudi lah, Yahudi Bani Nadir. Kemudian dia bersekutu dengan musyrikin, dia berpakat pula dengan kabilah-kabilah Arab yang lain yang membenci Rasulullah, kemudian membentuk tentera dan pergi menyerang Madinah.
Sebab tu dah dia dinamakan Perang Ahzab. Kemudian kalau Khandaq pula ialah bermaksud parit. Nama yang sama sebab dalam peristiwa Perang Ahzab dan Perang Khandaq ni Rasulullah melakukan benteng dengan menggali parit di sekitar kawasan Madinah. Okey. Kemudian kalau Badar ni, Badar yang macam kita telah bincangkan tadilah. Badar ni berlaku di Lembah Badar. Okey, berlaku di Lembah Badar. Okey, kita tengok sikit berkaitan dengan Perang Badar. Berlaku di Lembah Badar. Kemudian ada 313 orang Islam dan lawan dengan 1000 orang tentera musyrikin. Okey, seterusnya kalau Uhud, kenapa kita tak Khandaq ni bukan jawapan dia Uhud sebab perang Uhud adalah perang yang berbeza dengan Khandaq. Okey. So perang Uhud ni berlaku di Bukit Uhud. Okey, berlaku di Bukit Uhud. Jumlah tentera dia ialah 700 orang Islam. Kemudian lawan dengan 3000 orang musyrikin. Okey. So Hudaibiyah tadi pun kita dah sebut, perjanjian Hudaibiyah ni ialah perjanjian damai antara Rasulullah dengan orang musyrikin Mekah. Dan dalam perjanjian tu antara isi perjanjiannya ialah perjanjiannya ialah genjatan senjata, tidak boleh berperang selama 10 tahun, tetapi akhirnya perjanjian ini dilanggar oleh kaum musyrikin. Tak sampai setahun pun mereka dah pun membunuh satu kabilah yang membuat perjanjian dengan Rasulullah. Maka Rasulullah sangat marah sehinggalah berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah. Okey. Untuk terperinci lagi tentang setiap tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, awak boleh cari dalam channel saya ni berkaitan dengan, kalau nak tengok tajuk perjanjian Hudaibiyah, boleh type perjanjian Hudaibiyah. Kalau nak tengok pasal apa lagi, Perang Ahzab, boleh tengok tajuk Perang Ahzab. Semuanya saya dah buatkan saya dah present dan saya ada nota lah, kalau bolehlah kalau nak tengok kat situ. Okey. Okey, sekadar itu sahaja bincang soalan UPKK kita untuk kali ini berkaitan dengan subjek sirah pada bahagian A dan bahagian B. InsyaAllah kita akan sambung di video yang akan datang untuk bahagian C dan bahagian D. Okey. Dan jangan lupa subscribe untuk awak semua dapat bila saya upload je video tentang ulang kaji UPKK ni, awak terus dapat mengikuti siri-siri yang saya akan buatlah untuk bincang soalan UPKK. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.